Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran. Kak Zaida dah lap-lap peluh dah tu. Okey, hari ni Alhamdulillah. agak hektik sebab menu kita hari ni agak special untuk you all semua ya. Memang everyday lah orang kata special. Ada hari juga yang kita buat simple kan Kak Zaida. So hari ni untuk program Jom Masak dengan Kak Zaida yang bersiaran daripada studio Zaida Ibrahim Food Studio. Dengan episod yang ke-253. Okey, Alhamdulillah. Alright, hari ni special ya sebab kita preparation dia daripada pagi tadi Kak Zaida menyiapkan ya. Alright. Okay, sound good? Okay, Alhamdulillah. Okay, kita pun dah lambat ni Bel. Alright, jom masak dengan Kak Zaida. Okay, jom. So, ramai yang menunggu ya. Waalaikumsalam pada yang beri salam terlebih dahulu. Dan Assalamualaikum buat semua. Okey, hari ni kita, Kak Zaida nak tunjuk cara buat roti ya. Kita panggil resepi ni brioche. Ya, mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ramai juga yang dah tahu brioche ni ya. It's French roti ya. Kita panggil brioche. Okey, bahan-bahan untuk brioche kita 400 grams tepung roti. Ya, 400 gram tepung roti, 50 mililiter susu kotak penuh krim ya. Kak Zaida pakai susu kotak. Ya, susu kotak penuh krim. Kemudian 50 gram gula caster, 7 gram instant dry yeast, 8 gram garam, 150 gram butter lembut ya, butter yang telah dilembutkan at room temperature lah ya. Kemudian kita guna 3,5 biji telur. Mesti akan bertanya nanti macam mana nak dapatkan setengah. Nak dapatkan setengah ni perempuan perlu kocok telur macam telur sebiji ni, dikocok dulu kemudian dibahagi dua. Tapi kena kocok dulu, maksudnya kuning dengan putih tu kena diratakan kemudian baru ditimbang, dibagi dua. Ya. Okey, saya ulang lagi sekali untuk brioche kita, resepi untuk brioche kita. 400 gram tepung roti, 50 ml susu kotak penuh krim, 50 gram gula caster ya, 7 gram instant dry yeast, 8 gram garam, 150 gram butter yang butter lembut ya, dan 3,5 biji telur. Okey, cara-cara dia. Alright, pertama sekali perempuan perlu pukul. Saya pakai mixer ya. Tepung roti kita masukkan dalam mixer. Kemudian kita masukkan yeast, masukkan gula. Kemudian kita ratakan dulu ya. Kita pukul perlahan, ratakan dulu. Okey, telurnya ni 3,5 biji. Setengah tu perempuan perlu ambil 1 biji telur, kocok. Kemudian diambil setengah daripada yang kita kocok tadi tu. Okey. Jadi dapatlah dia setengah biji telur. So this is 3,5 biji telur. Kemudian kita akan masukkan susu dalam ni. Okey, masukkan ke dalam. Sekejap ya. Itu tu. Yang tutup. Okay. Telur grade A or B? A ya, A. Okey, Kak Zaida tuang dalam ni supaya senang nak dituang kat dalam mixer lah. Okey, kita masukkan telur yang kita dah campur bersama dengan susu tadi ya, tuang semua. Okey, kemudian kita masukkan garam. Ini kita menggunakan speed nombor 2 ya. Okey. Kemudian kita masukkan butter.
Bila tepungnya dah bergaul semua, kemudian kita masukkan butter. Okey, pukul selama 10 hingga 12 minit. Ini kena time ya, perempuan kena time, tak boleh main agak-agak ni. Takut kalau nak agak pun boleh lah, tapi kalau dah pandai buat lah ya. Okay, kita perlu pukul hingga 10 hingga 12 minit. Okey, ada apa-apa soalan, Bel? Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk brioche kita. 400 gram tepung roti, 50 ml ataupun 50 ml susu kotak penuh krim, 50 gram gula caster, 7 gram instant yeast, 8 gram garam, 150 gram butter. Butter at room temperature ya, butter lembut ya. Dan last sekali 3,5 biji telur. Butter salted atau unsalted? Kak Zara pakai butter local. Butter local tu dia tak ada salted, tak ada unsalted. Kalau you nak pakai, you kena pakai yang unsalted lah. Sebab kita dah ada garam dalam kita punya adunan ya. Kalau you nak pakai yang importednya ataupun yang ada salted, tak salted, you guna yang unsalted lah. Sebab garamnya dah ada 8 gram kat situ. Okey, kita pukul hingga 10 hingga 12 minit. Sampai adunan kita tidak melekat pada bowl. Ya. Speed berapa puan nak pukul 10 minit? Speed 2 hingga 3 lah. Kalau half would be like this. Ya. Kita pukul speed 2 atau speed 3 lah. Ya, ini kena pukul selama 10 hingga 12 minit. Kena time ya. Kalau nak agak-agak pun boleh, tetapi setelah you pandai buat lah ya. Okey, untuk penerangan about brioche ni, ramai yang tak tahu ya kadang-kadang, dan ramai juga yang tahu yang sebenarnya ya. Saya ni pun tak adalah pandai sangat, tapi adalah sikit pengetahuan mengenai brioche ni. Okey, brioche ni dia bukan macam roti sweet bun ya. Dia bukan macam roti yang manis soft bun tu, bukan ya. Sebab brioche ni dia tak ada air dalam adunan dia. Ya, dia hanya menggunakan kekuatan kelembutan dia dapat daripada butter dan telur. Ya, untuk brioche. Sebab tu kalau you tengok dalam adunan kita memang tak ada air. So bila dia tak ada air, so bermakna rotinya lembut tetapi lembut agak padat. Dia bukan jenis roti yang macam soft bun tu ya, sweet bun yang very soft yang you boleh koyak gitu. Dia waktu panas tu dia memang lembut lah. Tapi bila dah dalam 1 hari 2 hari dia akan a bit hard sikit. Ya, itu brioche ya. Okey. Alright. Dah ada soalan ni. Pukul sampai kalis elastik ke kan? Dia tak ada, dia tak boleh elastik macam roti roti putih tu ya. Dia tak boleh elastik sampai ke tahap tu sebab dia punya butter banyak. Bila butter banyak, dia agak oily. Dia agak berminyak. Jadi dia tak boleh, dia kalis, kita tarik itu dia memang jarang. Tetapi dia tidak pull. Dia tak pull macam roti kalau kita buat soft bun tu, dia pull. Kita tarik tu macam usi canai kan. Kita tarik, dia pull. Yang ini dia pull tapi dia still boleh koyak. Tetapi dia boleh tarik sampai jarang. Ya. Sebab dia kandungan butter dia banyak ya. Kandungan butter dia lebih kurang berapa persen? 37.5%. 37.5% ya kandungan butter dia. Quite a lot. Kalau you buat sweet bun ataupun soft bun ataupun roti-roti manis yang biasa tu, kandungan butter ataupun margarine dia ataupun minyak dalam kandungan dia ialah 12% sahaja. Sedangkan brioche kandungan butter dia ialah 37.5%. Banyak ya. So adunan dia kita expect memang tidak boleh jadi terlalu elastik ya, sebab dia banyak kandungan minyak lah ya. Kalau butter tu kan dia berminyak ya. So tu beza dia brioche dengan sweet bun.
Okey. Alright, Sharifah Baimin bertanya kalau guna salted butter tapi tak payah letak garam boleh ke? Tak boleh ya puan, tak boleh. Garam mesti nak ada. Dia punya sukatan dah tepat dah dia. Garamnya 8 gram memang dah tepat ya. So kalau you guna salted, letak ajalah. Actually tak masin sangat. Dia akan rasa masin-masin butter lah ya. Okay. Alright, Roy Idris kata kalau guna butter cup nak letak garam tak? Kena. 8 gram tu memang kena letak ya. Perempuan tak boleh tak letak, nanti you punya texture tak jadi tak jadi, dia tak sebab 8 gram tu memang dah ditimbang. Dia ada persen ya. Percentage of garam dalam setiap bun memang dah ada. Ya, kalau you tak letak tak boleh. Mesti nak letak. Ya. Okey. Ada lagi? Okay, saya tengah run through. Ada yang share resepi kan ni daripada Sis Mas Omar. Okay, saya run through dulu. Okey. Alright, betul ya. Jadi saya pinkan komen daripada Sis Mas Omar. Terima kasih banyak-banyak sharekan resepi untuk menu hari ini. Ina Haji Ahmad tanya, guna bread maker boleh tak? Boleh lah, namanya pun dah bread maker. Excuse me. Ya, namanya pun dah bread maker, memang dah boleh lah buat bread. Cuma saya tak pernah guna ya. So saya tak berapa tahu macam mana ya. Tapi kalau dah boleh tu boleh lah. Nama pun dah bread maker. Alright, okay, siapa yang mencari resepi yang tertinggal tadi, terlepas resepi yang Kak Zaidah mentionkan tadi, jadi boleh tengok komen di bawah sekali ya yang saya dah pinkan daripada komen Sis Mas Omar. Boleh tengok ya di situ. Dan di situ memang full. Saya dah run through ya, betul ya, untuk semua timbangan dan bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Garam halus ke garam biasa je sis? Garam kan ada yang halus sangat, ada yang agak kasar. Ibrina Ali tanya. Garam biasa lah, garam biasa. Garam biasa lah. Kita pakai garam yang kita masak tu. Nak kata halus sangat pun tidak, nak kata tu tidak. Cuma you must make sure that garam tidak letak together dengan yeast. Ya, saya tahu garam tadi last ya. Before saya letak butter. Okay, saya tinggikan sikit speednya sebab saya nak cepat. Kita agak masa kita terhad ya. Okey, so biar saya pun dah naik sangat tu. Alright, Kak Zaidah, telur 3,5 biji tu macam mana? Ni baru sekejap masuk ya, Sis Rafidah Ahmad Rahim. Masukkan dalam peti sekejap. Dia dah nak cabut. Ya, pelan-pelan ya, masukkan dalam peti. Pelan-pelan je sebab dia boleh jatuh. Okey, apa tadi? Tu memang orang tak faham tu ya. Okey, telur 3 biji, 3 biji setengah tu, ambil telur 3 biji, kemudian ambil 1 biji lagi, you kocok. Kocok tu means you kena pukul, tak payah gebu lah, janji kuning telur dengan putihnya tu mix, pecah together ya. Dan you ambil separuh daripada situ. Tu jadi 3,5 lah. Alright. Alright Kak Zaidah. Yes. Kalau uli pakai tangan boleh? I mean boleh lah. Uli manually. Boleh. Roti kan boleh uli. Cuma penat lah you nak uli 10-15 minit. Kalau pakai tangan kena 15 minit ya. Ni saya cepatkan sikit mixer saya sebab saya nak cepat ya. Kita tak boleh tunggu terlalu lama. Kita kena bancuh ataupun pukul dia lama macam ni untuk apa Kak Zaidah? Untuk apa? Untuk nak bagi dia pull lah. Roti dia kena ada, dia kena uli. Lagi banyak, lagi lama you uli, dia lagi cantik. Dia naik cantik lah. Dia bounce cantik, ya. Right. Alright, telur yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah grade A ya? Grade A. Kalau B pun boleh lah sebab B dengan A not so much different lah ya. Okay, kita tunggu lagi 5 minit ya. Alright, kita punya ejen daripada Singapura pun dah muncul. Encik Muhammad Ismail. Okey, boleh cari Encik Muhammad Ismail ya, rakan-rakan di Singapura untuk dapatkan produk-produk Kak Zaidah. Alright, kita cari Encik Ismail sekarang. Alright, Bella, boleh beritahu nombor episod Shepherd's Pie? Boleh. Untuk Shepherd's baru Pie. Lagi ya, Shepherd's Pie tu baru lagi ya. Yes. Untuk Shepherd's Pie, dia adalah episod yang ke 241.
Okey. Kita pukul lagi sehingga dia kalis betul ya. Sehingga dia tertanggal semua dari bowl ya. Alright, tu tik Safira. Bella, tadi pakai susu cair berapa banyak sayang? Kita 50 gunakan ml. 50 ml ya. Atau you nak timbang pun boleh lah. 50 gram pun boleh. Dia lah antara 50 ml dengan dia tak banyak sangat beza ya. Kalau 50 terlalu sedikit. Perbezaan dia. So kalau you malah nak suka sebab dia 50 tu kan dia macam kadang-kadang susah nak dapat ya. Kalau you pakai measuring jar, so you boleh timbang aje lah. Alright, Azura Ali, untuk telur grade A dan grade B, dia lebih kurang dari Kak Zaidah mentionkan tadi. Antara B dan A. Amount dia masih sama ya, 3,5 biji ya. 3,5 kalau grade B 4 biji, dia akan lari ya. Tak sama. Jangan pakai 4 biji. 3,5. Ya. Okay. You just follow resepi Kak Zaidah. 3,5 saja. You pakai 4 nanti takut adunan you jadi lembik ya. Saya kuatkan sikit sebab nak cepat. Roti ni dia senang buat tetapi punya masa nak proof tu. Ya, akan makan masa lama ya. Ya, tak nampak lah, nak tengok lah mixer. Yes, you can see bowl dia dah mula clear. Nampak tak? Bowl dia dah mula tak ada tepung di bahagian tepinya. Ya. Perempuan kena time ya 12 minit. Kalau uli pakai tangan mungkin 15 minit hingga nanti saya tunjuklah ya dia punya kalis tu macam mana. Lebih kurang lagi 2 minit. Tadi mula-mula nampak kan dia agak melekat di bahagian tepinya. Sekarang dah semua dah tak ada ya. Dia dah jadi satu dough. Kita ada penonton hari ni Kak Zaidah. Ya ke? Okey, kita check dulu sekejap. Okey, sambil kita pukul balik. Ni ya, nampak ni. Ya, perempuan perlu tarik. Ya, sikit lagi. You are most welcome, Wahida. Okey, yang baru masuk menu kita special ya hari ni, French brioche ya. Nampaknya macam alamak roti lah, kita tak berapa lah roti tapi sayangnya ini bukan roti sebarang-sebarang roti ya. Ni brioche. Sayangnya kalau you all tak salin sebab untuk dapatkan resepi French brioche ni is a classic bread. Untuk French ya, French bread. Jadi sayang kalau you all tak salin dan tak fokus untuk menu hari ni. Ini bukan roti yang biasa-biasa ya. Kalau roti biasa tu pakai air, ini tak ada air ya. Ini butter dan susu saja. Butter, susu dan telur. Yes. Okey, I think dah cukup lah ni. 12 minit, nampak tu. Ni rupa dia. Warna dia agak kuning ya sebab kita guna butter, banyak butter dekat sini. Okey, so ni rupanya. Tak? Okey, kita perlu uli sekejap. Dia agak berminyak ya, dia tak macam roti biasa tu. Ya, dia agak berminyak. Okey, perempuan perlu buat bulat macam ni. Kemudian perlu direhatkan dia selama 1 jam. Okey, kita masukkan balik dalam ni ataupun dalam mangkuk biasa pun boleh. Tutup dengan cling wrap. Kemudian kita rehatkan dia pada selama 1 jam. Ya, jangan letak kat tempat sejuk. Kalau tak dia lambat naik. Tapi jangan letak pula kat tempat panas. Agak-agak lah ya, at room temperature. So biarkan dia selama 1 jam. Biar dia naik sendiri. Okey. So ni kita akan tutup dengan plastik. So ini yang Kak Zaidah dah buat awal ya, 1 jam sebelum ini. Okey, ni dah naik cantik. Nampak tu. Naik cantik ya. Okey, kita akan tutup yang ini. Kita pindahkan plastiknya ke sini. Sayang kan? Yes. Okey, macam ni Kak Zaidah tutup. Nak tutup dengan kain pun boleh ya. So kita biarkan dia selama 1 jam. Alright. So ini rupa yang dah di-proofkan selama 1 jam.
Okey, kita perlu timbang dia lebih kurang 40 hingga 45 gram setiap satu. Okey, Kak Zara timbang dalam 45 gitu ya. 45 apa tu Kak Zaida? Grams. Satu ya. Cantik adonannya. Cantik ya adonan dia. Dia berminyak ya. Dia bukan macam roti sweet bun tu. Sweet bun tu dia lain. Dia punya pool tu tak sama ya. Dia gebu tapi dia tak berminyak macam ni. Berminyak kerana ni butter banyak ya. Butter dia 37.5% daripada bancuhan daripada tepung. Untuk tepung, yes. Boleh pakai tangan boleh ke? Kalau tak ada mixer, boleh. Waalaikumsalam, Sis Hamidah Ismail. Boleh. Okey, kalau siapa yang ada bread maker, boleh gunakan bread maker dengan resepi ni ya. Tak perlu buang angin dulu ke? Tadi kan Kak Zada dah tumbuk tadi. Kita bagi dia, kita masukkan lubang. Saya tumbuk-tumbuk sikit tadi ya. Saya cocok-cocok sikit tadi. Yes. Alright, menu apa hari ni? French brioche. Assalamualaikum, saya baru tengok. Boleh dapatkan resepi? Boleh. Hang in there. Okay, from time to time kita akan sharekan resepi. French bread or roti Perancis sudah, Bel? French bread French bread belum. French bread belum. Yes, belum lagi. Okay, so hari ni kita French mulakan brioche, dengan ya? French brioche dulu. Okay, ni rupa rotinya. Kemudian perempuan perlu bulat-bulatkan. Sedap ya brioche ni kita Sedap. buat French toast. Makankan dengan coklat. Dripping coklat. Yes. Kemudian dia bukan macam roti. ice cream. Dia bukan macam roti yang So putih good. tu ya. Roti putih yang bun tu, sweet bun tu dia lain. Yang ini dia lain ya. Tengok pun warnanya, inilah hasil efek daripada butter ya. Butter. Okey, Kak Zaidah Hinari, saya guna acuan ni. Bel, fokus kat sini acuannya, Bel. Kak Zaidah pakai acuan ni ya. Kita buat kecil-kecil comel. Alright. So now kita akan ambil ni yang kita dah bulatkan ni. Okey, kita ni yang bahagian tengah ni, yang punjuknya di bawah ya, tengah ni. Kemudian kita buat macam ni. Dan kita angkat dia. Nampak tak? Letak dia kat tengah. Lari sikit daripada kamera. Kemudian kita cocok tengah bahagian tengah ni. Cocok bagi membuat lubang. Kemudian yang bulat ponjok ni kita letakkan. Sudah jadi macam bertoncit macam itu. Ya, okey. Okay, lagi sekali Kak Zaida. Yang ini ya, yang bahagian licin di bahagian atas kita ambil sikit. Kemudian kita gelik macam ni. Jangan putuslah. Nampak tak tu? Okey, dan kita angkat ni, letakkan kat sini. Tengah ni kita buat lubang. Kemudian kita masukkan yang punjuk bulat tu tadi. Okey, fokus ya. Okey. Lubangnya ni kena ke dalam ya. Kalau dia tak ke dalam, dia tak masuk yang tengah ni, nanti yang tengah dia boleh tertanggal nanti. Waktu dia dah naik. Cocokkan dengan jari, kemudian masukkan ni dalam ni. Okey. Nampak tak? Cara nak
membulatkan dia. Cocokkan dengan jari, kemudian masukkan dalam yang kita dah buat lubang tu. Okay. Kita perempuan perlu panaskan oven ya pada suhu 190. 18 hingga 19. Kena panaskan lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okay, acuannya disapu dengan butter ya Kak Zaidah? Kena sapu. Tak akan melekat pula brioche-nya. Okey. Sikit lagi Kak Zaidah siapkan sikit ni. Ya, acuan perlu di-grease ya. Yes. Kak Zaidah hari ni greasekan dengan butter. Butter ya. Okey, lepas kita buat ni, kita perlu proofkan dia lagi ya selama 1 jam lagi. 2 kali. Family, Yes. roti berjambul. Roti berjambul. Ya. Okey, Hanisha Awan tanya Kak Zaidah boleh guna cupcake ke? Cupcakes, bekas cupcake ya. Paper cup. Cupcake yang keras lah ya. Jangan ataupun, yang maksud you acuan yang untuk cupcake yang steel tu ke? Kalau yang steel boleh Kak Zaidah? tak kisahlah dia ikut saiz ni. Cuma kalau you nak pakai paper cups yang untuk cupcakes tu, kita akan letak lepas masak. Ya. Kalau you nak buat yang keras tu, paper cup yang keras tu, yang macam cup tu kan, yang tu pun boleh jugalah, tapi make sure that dia keras sebab dia roti kan dia berat kan. Pastikan ada acuan untuk dapatkan roti yang berjambul macam Kak Zaidah buat ni ya. Roti jambul. Roti jambul. Okey, resepi hari ni special French brioche untuk you all. Okay, untuk you all nak dapat resepi ni dan untuk dapat tips ya, dan yang paling penting tu tips. Untuk you all nak dapatkan tips untuk brioche ni bukan senang ya. Jadi Kak Zaidah hari ni buatkan khas untuk you all. Sayang kalau you all tak salin resepi ni. Because it's not easy to get this recipe anywhere. Okay. Now, ini kita kena proofkan dia for another 1 jam. Dia kena 2 kali ni ya. Tu yang kadang-kadang malas nak buat. Ya. Yeah. Alright. So ni kita akan proofkan dia selama 1 jam ya. Okey. Tolong ambil yang dah siap. Okey, sekarang ni Kak Zaidah dah siapkan yang sebenarnya ya, sebab kalau tidak kita lambat ya. Nak tunggu lagi 1 jam. Nak tunggu lagi 1 jam berapa nak siap ya. Alright, marah nanti you all. Kita tengok drama pun 1 jam pun boleh habis. Okey, ni telur untuk kita buat egg wash. Dia naik tinggi ya sebab Kak Zaidah dah overproof ni. Look at this is overproof dah ya. Rebu sangat-sangat. Ya, ini dah terlebih masa ya sebab saya pun bajet time tadi. Okey, sapu telur perlahan-lahan ya sebab dia boleh pancit. Ya, sapu telur. Dan erti katanya kalau kita tekan kasar dia boleh jatuh. Dia boleh jadi pancit ya, dia boleh keluar angin dia tu, nanti dia terus jadi flat ya. Okey. Egg wash dia, kemudian kita bolehlah bakar. Kalau sekiranya puan-puan dah terlebih masa, mungkin tak sempat juga nak bakar, masukkan dalam fridge, dalam peti sejuk. Nanti dia akan stop naik.
Kak Zaida tadi baru keluar dari fridge ya. Sebab apa? Kita dah proof dia dah lebih pada 1 jam. Okey. Lepas tu kita akan masukkan dalam oven ya. Oven ni saya dah preheat. Bakar berapa lama dan suhu berapa? Bakar lebih kurang 20 minit. Suhu? Okey, suhu 190 hingga 180 hingga 190 ya, for breads lah. Okey. So yang ini yang tadi yang saya dah buat awal dan sebelum ni ya. So ini kita akan proofkan dia selama 1 jam ya. Okey. Alright. Ni ada komen Ivina Ali, Kak Zaidah, saya buat vade resepi Kak Zaidah yang ampun and sedap, yang amat anak-anak suka, mak suka. Alhamdulillah. Cikgu anak-anak pun suka. So kacang dah memang kena ada je kat rumah, standby bila-bila nak boleh buat. Thank you atas resepinya. Alhamdulillah. Alright, saiz acuan berapa Kak Zaidah? Ni saiz biasalah ya, sekejap ya. Rasanya dalam 2,5 inci ya, lebih kurang saiznya. Okey, yang the normal one lah. Normal size lah, normal yang itu kan Kak Zaidah ada buat tartlets ya, ataupun acuan yang sama ya. Acuan yang sama. Alright. Okey. Okey Kak Zaidah. Alright, sekejap ya, kita kasi kemas ni sementara kita nak tunggu roti kita, brioche kita masak di oven. Look at that. Berapa lama Kak Zaidah masak? Dia punya naik tu, nampak tu. Mengelembung bulat ya. Look at that. Nampak tak? Cantik. Yes. Tu dia. Okey. Right. Now, sekarang ni kita nak okey, nampak tak tudung yang Kak Zaidah pakai ni? Ya. Cantik tak? Cantik sangat. Cantik kan? Selesa Kak Zaidah selesa, pakai. sesuai. Saya ni tengah masak sebenarnya. Saya tengah dekat dapur ni. Dalam keadaan panas juga ya. Oven di sebelah kanan saya, tak jauh je ni. Ya, sejengkal ya. Sejengkal pula. Semeter je gini dah sampai ke oven. Dia quite hot ya. Tapi dalam keadaan selesa ya. Saya menggunakan tudung ni ya. Okey. Kita nak review sikit tudung yang saya guna hari ni. Ialah daripada Kyra Hijab. Ya, betul ya sebutan dia. Kyra Hijab, dan tudung sarung namanya ni ialah Rosa. Ya, sementara kita nak tunggu ni ya. Okey. Tudung daripada Kyra Hijab, nama tudung ni ialah Rosa. Okey, dia sangat-sangat selesa. Dia memang cantik tengok Saya ni muka lebar ya. So jadi bila tak semua tudung suits my face ya. So this is very nice. Sarung saja dan dah boleh terbentuk macam shawl ya. Dia dah macam shawl sebab dia ada ni ya. Okey, dan material ialah daripada moss crepe dan awning ialah awning scuba. Okey. Yang Kak Zaidah pakai sekarang ni ialah saiz L. Kalau lebar lagi pada muka Kak Zaidah boleh pakai saiz. Dia ada M dan L sahaja ya. Rosa ada saiz M dan L. L ni pun dah kira okey lah, selesa ya. Okey. Dia sarung aja. Sarung aja dah terus jadi macam ni ya. So harga pun sangat berbaloi dan standing dengan quality. Quality very good ya. Corak tudung bernama corak tudung daripada Kyra Hijab ni sangat eksklusif. Sebab dia ialah custom print. Maksudnya dia tak ada dia sendiri yang reka design ni. Ya. So boleh dapatkan, okey, kalau perempuan nampak selesa saya pakai, sedap, perempuan boleh dapatkan di website Kyra Hijab ataupun di butik Kyra Hijab. Okey, ni dia punya Kyra ni lah ya. Okey. Dan minta follow ya di IG Kyra Hijab. Okey, ini produk dia. Okey, you can see ni. Okey. Sangat-sangat selesa. Ya, saya memang susah ya nak dapat tudung yang selesa, especially when kita di kitchen macam ni lah ya. Sangat selesa dan sangat cantik lah. Sebab dia adalah custom print. Ya, maksudnya hanya di Kyra Hijab saja you dapat design ni. Okey. So kalau perempuan berminat tengok saya pakai selesa, perempuan pun nak cuba, boleh follow dia di IG Kyra Hijab.
Dia ada a few boutiques ya. So boleh perempuan visit ataupun follow IG-nya dan nanti dapat tahulah dekat mana mungkin terdekat dengan yang paling puan. close to you all. Yes. Sebab sangat yang selesa. bertanya Kak Zaida pakai tudung apa kan. So nampak sangat selesa sebab Kak Zaida bila kita masak, of course kita masak kita nak selesa dekat dapur, betul? Ya, sebab saya tengok ni pun Kak Zaida pakai selesa ya. You can see dia punya dari tepi. Wah, dia jadi model pula. Dari tepi and then you see the belakang dia tutup sampai ke bawah macam ni. Ya, selesa lah. Dan kemudian dia boleh tutup sampai ke bahu kita. This is L size. Sebab saya besar ya. Kalau yang kecil sikit tu bolehlah ambil M. Okay, dia macam shawl, hanya you terus sarung saja. Tagline dia ialah sarung je. Simple, senang ya. Kita kadang-kadang nak cepat, malas nak berlilit-lilit. Macam ni you just sarung aja, terus terletak. Dan yang paling penting, satu selesa, yang paling penting ialah desainnya. Desainnya you tak boleh dapat di mana-mana lain daripada hijab Kaira hijab. Okey, tudung ni namanya ialah Rosa. Ya, kalau nak pakailah. Nanti kan kalau nak pergi beli butik kat butik je tu, cakap je Rosa. Saya nak yang design Puan Zaida pakai yang Rosa. Okey. Alright. So jadi you all di Facebook boleh follow Kaira Hijab ni ya. Okey. Type Kaira Hijab macam atas ni yang Bel dah typekan. Okey. Siapa yang ada ni saya tunjuk dekat Facebook dulu ya. Okey. So Kaira Hijab you all boleh follow sekarang dan you all boleh tahu butik yang mana yang paling terdekat dengan anda. Okey. Dan juga di Instagram pun sama ya. Follow Kaira Hijab ya. Okey, di Instagram. Alright, boleh nampak ke? Instagram ini ya, boleh follow Kaira Hijab. Okey. Dan dapat tahu mana butik yang terdekat dan macam mana nak dapatkan Rosa yang Kak Zaida pakai hari ni. Sangat selesa ya. Okey. Harganya Kak Zaida ada yang tanya berapa harga? Harganya ialah RM79. RM79 ya. Okey. Sangat berpatutan ya Kak Zaida. Alah sebab membeli kata orang tu alah membeli menang memakai. Yes, dia besar dia besar, dia boleh cover kita punya shoulder sampai ke bawah macam nilah. 3/4 of kita punya lengan ni ya. Ya, so sangat selesa. Dan belakangnya pun sampai ke pinggang kita ni. Macam fully covered lah ya. Kita pakai macam pakai mini telekung je tu. Tapi ada design. Yes, Islamic compliance ya. Penuh dan penuh ya sampai ke mari ya. Okay. Ni saya yang besar. Kalau puan bahu yang kecil sikit mungkin dia agak lebih labuh sikit. Alright, sangat selesa ya puan. Itulah orang cakap Kak Zaida sangat cantik dan anggun. Okey, sebabnya Kak Zaida guna Kaira Hijab ya. Rosa dari Kaira Hijab. Yes. Okay. Sangat selesa. Sangat nampak Kak Zaida pakai. Yes, saya selesa. Saya tak ada tertarik-tarik ya. Kalau tidak saya sasid nak tarik je dari belakang ya. Sebab bila kita bercakap dia akan ikut jaw kita, dia akan ke depan ya. So yang ini just nice. Dia terletak dan selesa ya, sangat selesa. So thank you so much Kaira Hijab for thank you this so much, wonderful tudung lah sebab dia instant tudung jadi dia nampak macam shawl. Dia macam shawl. Kalau tak tahu macam saya lilit-lilit dia, tapi tak ada ya, kita just sarung je. Yes. Sarung aja dan dia akan terjadi macam ni. Dia terus jadi macam ni ya. Dan yang penting selesa, satu lagi dia custom print. Ya. So kita tak adalah kita berjalan tengok ramai ya, melainkan kalau yang ada tu adalah daripada saya nak akan tengoknya Kaira Hijab. Ya. Okey. Alright. Sementara kita tunggu kan. Jadi orang ramai yang bertanya Kak Zaida pakai tudung apa? Ramai yang bertanya saya pakai nampak selesa sebab saya memasak. Ya. Yes. Untuk hari ni Kak Zaida gunakan brand Kaira Hijab. Jadi you all nak Kak Zaida dah bagi dah detail. Sebentar lagi nanti you all boleh check dan nanti kita akan tagkan. Okey, Kaira Hijab. Mana nak cari tudung Rosa yang Kak Zaida gunakan hari ini. Alright, I bet ada juga ramai yang dah tune in, yang baru tune in mesti macam Kak Zaida tudung kita nak masak apa hari ni? Apa dia kosong ada tudung je hari ni Kak Zaida. So sekarang ni kita tengah tunggu kita punya brioche masak dalam oven. So sambil tu kita review tudung Kaira Hijab ya. Yang Kak Zaida guna sekarang ialah Rosa dari Kaira Hijab. Sangat selesa. Dengan harga RM79 ya. So today rest your case lah sebab dah tahu Kak Zaida pakai tudung apa. Tiap-tiap hari tanya Kak Zaida pakai tudung apa. So jadi hari ni you all dah tahu tudungnya adalah Kaira Hijab.
Alright. Okay. Best juga tengok Kak Zaidah buat promosi tudung ni sambil cuci mata. Ya, sebab ramai yang tanya. Ramai yang tanya saya, yang WhatsApp saya ya, tanya saya pakai tudung apa sebab saya sambil masak tu ya, selesa. Okay. Alright, ada soalan ni Kak Zaidah dah untuk menu kita hari ini. Thank you so much Kak Zaidah. Sharekan dengan kita tudung apa Kak Zaidah pakai sebab banyak ramai yang tanya. Alright, so Muhammad Hafiz tanya, salam, boleh tak minta Kak Zaidah ajarkan set nasi ambeng? Nasi ambeng tu. Nasi ambeng kena 2 hari ya. Aduh. Ada part 1, part 2. InsyaAllah ya. Kita pun tengah, sebenarnya saya dengan Bel pun kita tengah susun menu yang saya nak mengajar. Ada part 1, part 2. Sebab satu hari memang tak sempat. Betul. Ada yang perlu kita kena buat kena buat preparation, dia kena lebih daripada kalau satu kali saya nak ngajar memang tak sempat ya. So maybe itu kita akan kita tengah usahakan Bel ya. Yes. Part 1, part 2. Yes. So daripada bayangkan kita ada 253 episod dah sekarang termasuk hari ni. So lepas ni kita akan ada part 1 dan part 2 pula. Ya, to be continued. Yes. Ini yang kata orang set meal ya, ataupun satu set yang saya nak mengajar dalam masa 1 jam setengah hingga 2 jam memang tak sempat ya. So kita akan pecahkan 2 hari. InsyaAllah kita tengah usahakan tu. Yes. Kak Zaidah nak 2 biji beli brioche. Esok ada order roti kali. Saya tak kali jual. kedua boleh ke? Kak Zaidah tak jual ya. Tapi kalau nak rasa boleh walk in. Saya boleh bagi rasa kalau nak rasa lah. Okay, so I bet ni ramai yang tunggu tertanya-tanya yang ada dekat dalam oven tu. Tadi again Kak Zaidah dibakar selama 20 minit ya. Dengan temperature 180 degree hingga 190. Ya. Nampak tu? Kemai membonjot ya. Muhammad Hafiz kata thank you. Kalau berbayar pun tak apa, set nasi ambeng. It's okay my dear. Kita akan masukkan dalam suggestion list insyaAllah. Nanti Kak Zaidah akan cuba. Kami tim di Kak Zaidah dan tim di sini akan cuba sedaya upaya untuk fulfill. Saya cuba ya. Kita tengah berbincang sebenarnya macam mana cara kita nak buat resepi ataupun nasi ya, yang akan ada set dia. Jadi susah kalau saya nak ajar dalam masa 1 jam setengah ya. Sebab kita live, kita bukan recorded. Kalau recording saya boleh tunjuk lah ya. Tetapi pasal kita live, jadi kita kena tunjuk daripada scratch. Jadi itu yang saya tengah berbincang macam mana saya nak buat. Ya. Alright, so ini adalah hasil yang Kak Zaidah buatkan brioche tadi. So ya, dia belum naik lagi. Kita kena tunggu dia berapa lama 1 jam ya. 1 jam daripada kita mula masukkan dia dalam casing ya. Dalam acuan. Macam labu sayung, sangat menarik. Yang sangat menarik dia, yang penting sedap. Dia sedap ya. Dia tak rasa macam sweet bun ya. Dia jangan mistaken ya, dia bukan macam sweet bun ya. Alright, ini lama sangat ni Princess Virgo. Yes, I still remember dalam suggestion list ada chiffon pandan ya. Kek bila Kak Zaidah. Ni dah lama daripada tahun lepas Kak Zaidah. Chiffon tu mesti you faham ya macam mana kita nak menyediakan chiffon ya. Pasal saya punya chiffon ni chiffon zaman dulu ya. Chiffon zaman dulu you kena buat overnight. You kena terbalikkan acuan dia tu. Sekarang mi chiffon dah macam sponge cake. It's different. Dan saya perlu cari tepung dia. Kalau saya jumpa tepung dia, insyaAllah saya akan buat. Ya, kita pakai tepung softer silk. I don't know whether ada ke tidak tepung softer silk tu ya. Ya, kita tengok dulu. Sebab resepi yang saya ada, saya tak ada resepi yang baru ni ya. Tapi saya tengok chiffon sekarang ni dia more tu macam sponge ya. Dia yang sebenarnya chiffon, dia macam dia sponge tapi dia liat. That is chiffon. Nak buat dia pun you kena dah masak, you kena terbalikkan dia overnight baru you boleh keluarkan dari acuan. Kalau tak dia flat. You buka aja dia tak macam sponge, tak macam kek biasa. Dia keluarkan, dia kena terbalikkan acuan dia tu sejuk betul baru you boleh scrape off dia. Kalau tak dia terus lepeh nanti. Chiffon ya. InsyaAllah saya cuba ikhtiarkan nanti. Okey. My oven is a bit panas di belakang. So Kak Zaidah buka sekejap. I pusingkan ya. Can you see brioche kita? The smell. Yeah, I can smell from here. Yeah, you can smell of the butter.
Ya, okey. Sedap Kak Zaida. Sedap. Ya, ni sedap ya. And then ini kalau kita tak pergi makan pun nak it's tunggu not dia siap macam mana. ni Alright Kak boleh Zaida, makan dengan boleh butter. buat inti apa-apa ke dalam roti ni? Aini Ibrahim tanya. Kalau you nak letak apa-apa, bolehlah letak like, jangan letak inti semua ya, sebab dia nanti dia hilang rasa brioche tu. Hilang rasa butternya. Ya, if you put in like especially inti pedas-pedas ke kan. Ya. Dia brioche ni dia macam mana ya? You makan dia roti like roti butter like that. Ya. So that's why French toast sesuai kalau kita nak buat, sebab French toast di luar. So di luar. jadi dia punya bread tu dah sedap ya. Sebab itu so jadi you all tinggal French bakarkan toast dengan butter. Yes. Kita makankan dengan coklat, red dia chocolate. sedap Lepas ya. tu dengan ice cream. Ini pun kalau kita pergi makan dekat kafe-kafe yang ada serve Italian food, Italian bread, it's not cheap ya. It's not cheap. Mahal juga ni kalau kita makan satu buku ya. Dah macam anak itik. Sis Ina Jahmat. I tengok tadi pun terfikir benda yang sama, comel. Kan? Alright, Dato' Ashinta Karwal tanya. Yes. Can I use margarine instead of butter cup? Boleh. Margarine also can. Ya, margarine pun So boleh. the same amount ya kena masukkan. Still sama ya. Don't adjust dia punya garam, sebab if you reducekan garam nanti dia rasa a bit flat, dia rasa tidak lemak. The garam tu makes also rasa lemak ya pada adunan kita. Okay, so dah nak masak dah kita punya brioche. Ya, so we just wait a few more minutes. Alright, macam tak ada dah softer silk, tak pernah lagi terjumpa. That's why saya terberhenti sekejap nak buat tu ya, sebab resepi saya pakai softer silk ya. Alright, maybe kalau ada kita boleh buat lah. Right. Aini Ibrahim, cecah sup ayam sedap lah ya. Tak kisahlah cecah sup ayam ke, makan dengan butter, dengan peanut butter ke, sedap dia ya. Alright, Annie Joseph tanya Kak Zaida, tukar position loyang biasa suggest lepas beberapa minit. Dia ada macam konsep tak boleh buka oven masa baking macam tu ke? Apa-apa you nak buat kek ke, you bake kek ke, you bake roti, if you nak tukar position dia, you must make sure that dia dah masak. Dia dah masak means dia dah keras lah. You tak boleh pusing dia kalau dia dalam keadaan dia still tengah nak naik ataupun dia tengah lembik. Itu yang dia akan jatuh. Ya, saya pusing tadi dia dah more than 15 minutes ya. Okay. Ni rupa brioche kita. Masya Allah, bau dia sedapnya Kak Zaida, bau butter. Saya ketuk dia sebab saya nak tahu dia masak tak. So macam mana nak tahu tu Kak Zaida? Kita ketuk bunyinya macam mana? Bawahnya ni belum masak lagi ya. This oven Kak Zaida ni naik. Saya sekejap lagi saya bagi dia panas sikit di bahagian bawah ya. Bawahnya masih belum brown ya. Sikit je. Give me another few minutes ya. Saya pindahkan rak dia ke bahagian bawah. Atasnya dah okey, cuma bawah dia aja ya. Bawah dia a bit putih. You can see? Okey, kita sekejap je lagi. Saya tengok. It's okay Kak Zaida. Yes. It's okay sebab I bet kakak-kakak, abang-abang yang nak cuba di rumah mungkin akan mengalami masalah yang sama. So jadi if you buy oven, it doesn't mean that oven you perfect ya, macam ni Tapi you kena faham. You must understand function oven macam mana. You tengok ya, tadi Kak Zaida taruh di bahagian atas. Atasnya dah saya letak di bahagian rak kedua. Dia ada 1, 2, 3, 4 ya, dia punya shelf tu ya. Saya letak di bahagian kedua dari bawah. Dia atas dah brown tapi bawah dia masih belum brown. So now apa yang saya buat, saya turunkan lagi ke bahagian bawah. Bagi dia dekat dengan coil di bawah. Supaya panas dia tu dekat. Jadi dia akan cepat sikit masak lah. Actually dah masak cuma dia belum brown. Ya, sekejap lagi ya. Okey Bel. So atas kita akan reducekan heat, di bawah kita akan biarkan heat dia macam biasa. Jadi kena biasakan diri dengan oven you all sendiri you kena pandai macam mana ya. Kalau you dah pandai dengan oven you, tak ada masalah. Tapi jangan buat style ni bila roti tu masih belum masak lagi. Ya, kalau roti tu masih belum masak, masih bergegar, lembik, tak boleh buat ya. Nanti takut dia jatuh. So now roti kita dah masak yang sebenarnya. Cuma saya nak dapatkan dia a little bit more brown di bahagian bawah.
Ya, so kita letakkan dia di bahagian bawah sekali. Right. Okey, ia tahan berapa hari? Su Isa tanya. Macam roti biasalah, about a week like that lah. Ya. Roti ni kalau kita letak dalam acuan jadi macam roti puan jual, okey tak? Macam mana? Kira macam jadi nampak macam roti roti naik. naik. Duduk sebelah-sebelah. Macam mana tu Kak Zaidah? Dia berat lah ya roti ni. Dia berat. Kalau you nak buat besar boleh lah, buat besar tapi buat dalam satu bekas. Nanti lepas tu you boleh buat macam sandwich bread tu, boleh potong. Ya. Tapi buat macam ni dia cantik. Ya. Lapar pula tengok roti panas-panas sedap nampak tu. Yes. Yes, Rosniza Latif, exactly. Memang sedap. Okey, lepas ni kita akan sapu butter di bahagian atasnya, ya. Kita akan glaze dia dengan butter pula. Right. Tunggu sekejap lagi ya. Sikit lagi, dah nak masak dah tu. Alright, kalau di Mark and Spencer ada yang taruh coklat. Memang sedap. Iyalah. Roy Idris, Kak Zaidah, Ya. semalam saya buat vade tak jadilah Kak. Bila goreng je dia pecah. Kenapa tu Kak? Kenapa Orang tak tahulah tu kenapa ya. Orang lain buat semua jadi tahu. Tapi tak apa, mungkin ada silap dia, mungkin air banyak sangat. Maksudnya dia punya dal tu basah dal ya. tu basah sangat ya, ataupun you kisar dia terlebih air ya. Jangan terlebih air. Kalau you nampak dia terlalu basah, puan tapis lah. Tu yang dia berderai tu ya. Apa yang kan tu Annie Joseph? Oh, okey. Alright, harapnya dah jawab soalan tu ya. Kak Zaidah, boleh ajar buat roti naik tak? Ufa Fakihah, ramai ya yang request daripada tahun lepas untuk roti naik ya. Semua geram je tengok roti naik Kak Zaidah. Bella, ada orang tanya tu, kapet kat dapur rumah Puan Zaidah tu beli dekat mana? Dah banyak kali dia tanya Bella. Siapa tu yang tanya? Ada orang tanya tu. Saya beli kat mana ya? Mungkin saya beli di Nilai 3 ya. Saya suka pergi Nilai 3 mungkin sebab dia murah. Kak Zaidah tak ingat kat mana. Dia pergi Nilai 3 lah tu. Belilah kat Nilai 3. Okey, mungkin dah terjawab ya Puan. Saya dah terbaca juga tu, tapi saya nak jawab sebab kita punya ramai ya yang komen. Saya nak jawab semua tak terjawab ya. So now saya beli di Nilai 3 lah rasanya. Kalau kapet-kapet yang bahagian bawah tu semua saya beli di Nilai 3. Ya. Kedai mana jangan tanyalah, saya tak tahu. Saya tak ingat ya. Alright, Siti Fatimah tanya Kak Zaidah makan dengan apa selalu? Ni, makan dengan butter. So kita spreadkan dengan butter. Kalau Dia tengah tak makan butter panas-panas pun sedap dia Kak dah Zaidah. sedap ya, sebab dia memang butter flavor ni ya. Okey, I think kita dah boleh angkat lah. Okay, warnanya pun dah brown. Nampak tu. Atasnya dah brown ni sebab saya besarkan apinya. Okey, kita akan sapu butter lagi lah bahagian atasnya. Masya Allah, bau dia you all. Kalau you all ada dekat depan ni lagi kecur, lagi terliur. Sedapnya Kak Zaidah, look at that. Sedap. Bau dia. Ini pun resipi lama ya. Old school recipe. Old school recipe. Siapa yang suka makan roti boleh cuba resipi ni ya. I bet you all akan jadi fan brioche forevermore. Yes. Sebab dia tak sama macam rasa roti biasa ya. Yeah. Dia more rasa butter. Bau dia memang menyengat di sini. Masya Allah. Saya tak dapat nak describekan lebih ekstra macam mana. Tapi memang sedap bau dia. Sedap kan bau dia. Bau butter. Butter kan dia bau macam bau masin-masin gitu ya. So sweet masin like that lah. Yes. Bau dia dah sampai Singapore Bella. Okay, that's good. Kak Zaidah, can sprinkle caster sugar tak? Dia dah manis lah yang. Kalau nak bolehlah juga. Kalau nak pun bolehlah, tapi jangan banyak lah ya sebab dia dah manis ya.
Dia ni bukan roti manis ya. Dia bukan roti jenis roti manis. Dia roti lemak berbutter. Dia macam lemak berkrim lah orang kata. Lemak berbutter. Ya, so masin-masin sikit. Macam itulah. Right. Okey, dah siap kita punya brioche. Masya Today. Allah. So good Kak Zaidah. Thank you so much for the wonderful recipe Kak Zaidah. Ini for those yang suka sangat makan roti ya. You can try this recipe. That. Tu. Ya, you can you boleh knock dia ya. Kalau dia bunyi macam bunyi dia macam ada ruangan kat dalam. Ya, so dia dah masak lah. Dia dah masak. Okey. Puncut atas dia tu yang lawa tu. Alright, siapa masih mencari resepi untuk menu hari ni, saya dah pinkan komen daripada Sis Master Uma. Boleh tengok ya kat situ full resepi untuk menu kita hari ini. Look at that, so good. Irfan, Syazwan Shah, Irwin Syazan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, nanti ajar buat croissant. Boleh? Croissant sudah. Tapi yang itu rasanya bukan part 1, part 2 Yang itu kena part 1, part 2, part 3. Part 4, part 5. Okey, sebab dia nak kena restkan di dalam chiller for a few times. Tapi Kak Zaidah macam mana? InsyaAllah lah ya. InsyaAllah. Alright, hang in there. Tapi kita akan masukkan dekat dalam suggestion list. Itu suggestion yang baru tu untuk croissant ya. Okey, salam Chef Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Kulit kacang. PJJ kulit kacang durian sangat sedap. Saya dah cuba tapi lupa ambil gambar. Oh ya ke? Tak apa. Sezana dari Singapore. May Allah bless Chef Zaidah with more rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kak Zaidah, kalau buat tak habis makan, boleh tak brioche ni dibuat puding roti? Iza Idris tanya. Memanglah sedap kalau you buat puding roti. The best. You try buat brioche ni, buat puding roti. You tengok dia punya rasa. Jauh sangat daripada you buat roti manis ya. Sebab roti dia ni, dia padat ya. Dia padat and dia plus ada rasa butter. Very rich in butter ya. So kalau you buat puding, memanglah sedap. Lebih sedap ini daripada roti biasa. Right. Okay. Look at that. Dah siap dah kita dia punya. bertanya, brioche macam croissant ke? Croissant dia ada layered. Dia macam puff ya? Croissant dia layered ya. Layered dengan butter ya. Croissant dia tak sama macam ni. Ni lain, ni roti. Yes. Croissant dia bukan roti ya. Dia pastry. Datuk Shinta Karwal, can I use margarine instead of the buttercup? Yes, you sudah, may. Yes. Thank you so much Kak Zaidah for the lovely recipe. Family saya hantu roti will try this weekend. Yes. Try this. Tengok sedap tak sedap. Right. Yes. You all sangat beruntung ya untuk nak dapatkan resepi brioche ni, bukan senang ya. It's not easy to get this recipe ya. So dah ada sekarang ni kita dah bagi tips lagi daripada awal hingga akhir ya. Thank you so much Kak Zaidah. Okay, ada yang nak tengok saya buka? Yes, please. Mata kulit. Okay. Yummy. Dia sedap ya. Nampak tu. Di dalam dia you can see dia nampak macam oily. Oily because of the butter, ya. Banyak butternya ni. Okay, compare to normal bun, ya. Alright, saya masukkan balik dalam cup ni. Okay. This is something different lah. Bahan-bahan kalau yang siapa yang buat roti kat rumah kan ada tepung roti. So you can try this. Cuma dia extra butter. Kalau you tukar dengan margarine dia akan lebih, kalau you pakai butter dia lebih rasa butter lah. Okay, so alhamdulillah. Dah siap kita punya brioche untuk tengah hari ni. Okay, Bel, ada yang bertanya yang saya boleh jawab before this? Tak ada ya, semua dah tak sabar nak buat mungkin.
Saya rasa ramai yang ada tepung roti kat rumah ya. Yeast pun dah ada standby. So you just add butter saja pada resepi kita. Untuk resepi ni Kak Zai perlu ingatkan lagi ya, jangan ada yang tersalah ingat, dia tak ada air. Ya, jangan nanti you ingat Kak Zaidah ni lupa letak air ke apa. Dia tak ada air ya. Yang buatkan dia jadi dough, jadi lembut ialah dia telur dan butter. Okey. So tak ada air dalam resepi kita dan kita ada sedikit susu tadi ya, susu kotak UHT. Kak Zaidah pakai susu kotak ya, saya tak pakai susu tin ya. Kalau dia pakai susu tin tu dia akan lagi lemak lah. Alright. So okay, Bel, tak ada apa-apa. Minta love, nampak tu love minta letup ya. Okay. Thank you so much Kak Zaidah most for the welcome. wonderful recipe Yes. again. Obviously you all memang kena cuba resepi Must ni, try bukan this, senang ya nak dapat resepi French brioche ni. Jadi terus cari barang dah boleh buat di rumah. Okay. So happy weekend. Harap kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Di waktu dan masa yang sama ya. Hari Isnin hingga Khamis. Besok saya tak ada live ya. Please, saya tak ada live besok. Masih ada lagi yang message saya. Saya tak ada live besok. Jumaat, Sabtu, Ahad saya tak ada live ya. Tapi kadang-kadang ada recorded masak ya. Okay. Itu kalau saya ada ke lapangan. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. So harap perempuan berpuas hati dengan brioche kita tengah hari ni. Ini weekend ni boleh try this ya. Okay. So hingga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.